Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi cikgu harap masing-masing boleh bagi kerjasama dekat cikgu untuk buka kamera. Okey. Jadi kalau suara cikgu dah jelas, okey. Norina ada mana cikgu lupa nama dia. Damia. Damia boleh dengar ke suara cikgu Damia? Tak dengar dah? Boleh. Okey, cikgu kadang-kadang cikgu Cham yang buka kamera ni. Senang sikit cikgu reply WhatsApp. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan kepada kita punya pembelajaran. Okey, jadi pastikan kamu salinlah apa yang cikgu cuba terangkan. Sebab soalan terigu ni dia sampai ke tingkatan 5. Ada juga tingkatan 5 soalan terigu. Okey, jadi cuba untuk fahamkan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kalau suara cikgu dah jelas, cikgu akan mula share skrin. Okey, masing-masing boleh nampak tak skrin cikgu share? Nampak. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh salin dulu apa maklumat yang kamu kena ada sebelum kita mula jawab soalan trigonometri. Okey, apa maklumat yang kita kena ada? Sila salin. Okey, yang pertama sekali bila cikgu bercakap tentang trigonometri, kamu kena tahu untuk silibus di tingkatan 3 ni, untuk silibus di tingkatan 3 ni, dia bercakap tentang satu bentuk sahaja, iaitu bentuk segitiga bersudut tegak. Dengar bateri. Alamak, bunyi apa tu? Tak ada dengar apa dia ngajar, tak ada nulis pun. Okey. Jadi dekat sini bentuk trigonometri yang kita belajar hanyalah berkaitan dengan bentuk apa ni? Bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. Okey, jadi bila cikgu cakap segitiga bersudut tegak ataupun dalam bahasa Inggeris dia, kita panggil right angle triangle. Ini je bentuk yang kita belajar. Ini je bentuk yang kita belajar. Okey. Okey, apa maksud segitiga bersudut tegak? Apa maksud segitiga right angle triangle ni? Maksudnya dalam segitiga tu mesti ada 90 darjah. Tu pertama. Bentuk dulu. Bentuk apa kita nak buat ni dalam trigonometri? Okey, habis dekat situ. Bila dah habis dekat situ, kita dah faham trigonometri ni adalah berkenaan dengan bentuk ni je. Jadi jangan guna untuk bentuk lain. Walaupun kenapa cikgu cakap walaupun dia dibagi bentuk petak, bila dibagi bentuk petak pun dalam soalan, macam ni, dia bagi bentuk petak. Selesaikan jawapan menggunakan kaedah trigonometri. Walaupun dia bagi bentuk petak dekat sini, apa yang kamu kena buat? Kamu kena keluarkan juga satu bentuk segitiga bersudut tegak. Dalam setiap bentuk ada bentuk dia. Ada gabungan bentuk dia. Mana segitiga bersudut tegak? Ini yang warna biru yang pertama ni cikgu tunjuk ni. Warna biru adalah segitiga yang pertama. Yang warna hijau adalah segitiga yang segitiga bersudut tegak nombor 2. Walaupun di dalam bentuk petak, kamu usahakan diri kamu untuk jumpa juga mana satu segitiga bersudut tegak. Cari dia punya bentuk dulu. Ramai yang tak nampak dekat situ. Okey, iaitu tentang bentuk. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila cikgu bercakap tentang trigonometri, trigonometri ni dia punya fungsi ataupun dia punya function adalah kita nak cari maklumat berkenaan dengan sudut. Sebelum cikgu pergi jauh-jauh tentang trigonometri, kamu kena faham mesti ada maklumat dalam diri kamu. Satu maklumat ni,
Maklumat apa? Maklumat yang pertama yang kamu kena ada berkenaan dengan sudut adalah kamu kena tahu sudut dekat A tambah sudut dekat B tambah sudut dekat C adalah sama dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 180. Ya, pandai 180 darjah. Ini di luar. Kita belajar ni form 2 sebab tu cikgu terangkan balik. Okey. Yang pertama. Yang kedua, bila kita dah bercakap tentang sudut, dalam trigonometri, dia ajar kita tentang apa? Sebelum kita masuk kepada trigonometri, kita ajar tentang panjang sisi. Kita belajar tentang panjang sisi. Maksud panjang sisi ni apa? Maksudnya panjang kamu punya dekat sisi tu. Okey. Macam mana tu? Okey, kamu tengok kat sini. Cikgu punya tu tersekat-sekat lah cikgu. Cikgu suara cikgu tak dengar. Okey, suara cikgu boleh dengar ke? Boleh. Okey, sorry. Masalah yang sama berlaku. Tengah ada masalah pada secret sekolah cikgu. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kalau cikgu lag apa-apa, bagi tahu cikgu dekat WhatsApp okey, setakat ni boleh dengar lagi ke suara cikgu? Boleh. Okey, baik. Kalau ada apa-apa bagi tahu kat WhatsApp. Okey. Jadi cikgu sambung tadi berkenaan dengan bentuk, lepas tu berkenaan dengan sudut, yang ketiga tentang panjang sisi. Maklumat lain yang kamu kena ada adalah tentang Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem bercakap tentang apa? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C tu yang mana? C tu adalah panjang, yang panjang sekali. Okey. Lepas tu A tu yang mana? A dengan B tak ada penetapan. Kamu boleh ambil yang ni A, ataupun kamu boleh ambil yang sebaliknya. Tapi C tu mesti yang paling panjang. Jadi sebelum kita nak jawab soalan-soalan ni, kita kena ada dua maklumat ni. Yang pertama tentang sudut, yang kedua tentang panjang sisi. Pythagoras Theorem dengan sudut, ini sebenarnya dia ada satu formula, nanti cikgu ajarlah, iaitu n tolak 2
darab 180. Dia ada nama dia. Formula dia adalah jumlah sudut pedalaman. Tapi tak apa. Kamu ingat tu sahaja. Sebab kita ada satu bentuk je. Jadi cikgu tak perlu terang secara detail formula tu. Okey. Jadi kamu kena ingat tentang ni nombor 1. A tambah B tambah C sama dengan 180. Lepas tu kamu kena ingat dia sama dengan dia ada berkaitan dengan Pythagoras Theorem. Barulah kamu boleh masuk kepada trigonometri. Okey, boleh cikgu teruskan? Sempat salin ke? Sampai. Okey, bagus. Okey, lepas cikgu dah pergi kepada sudut, panjang, bentuk, barulah kita pergi kepada trigonometri. Untuk trigonometri, cikgu akan pergi laju sikit sebab cikgu dah selalu setiap kali kelas cikgu recap. Okey, bahagian trigonometri, cikgu pergi laju sikit. Dah bahagian trigonometri, bila orang tanya trigonometri itu apa, kamu kena ingat tentang soh. Lepas tu kamu kena ingat tentang kah. Dan akhir sekali kamu kena ingat tentang toah. Ingat tu je soh, kah, toah. Itu kita panggil kalau kita panggil dia punya formula. Okey, kenapa? Sebab S dekat sini adalah berkaitan dengan sin. K dekat sini adalah berkaitan dengan cos. T dekat sini adalah berkaitan dengan toah. Kalau tadi untuk panjang sisi, kita kena guna formula yang berbeza. Formula untuk sudut, satu formula. Formula untuk panjang sisi, satu formula. Tetapi bila kita pergi kepada trigonometri, dalam trigonometri dia boleh cari sudut dan dia boleh cari panjang sisi. Dia boleh cari sudut dan dia boleh cari panjang sisi. Okey. Yang ini pun kita dah pergi kepada kelas kita yang hari tu. Jadi untuk hari ini cikgu tinggal recap sahaja. Cikgu tinggal recap sahaja apa yang kita dah belajar. Okey. Jadi dalam soh kah toah ni benda yang paling penting adalah kedudukan, iaitu HOA. Kamu kena ingat satu benda. Kalau kamu salah tentukan kedudukan H. H tu apa? H tu hypotenuse. Hypotenuse ni dekat mana? Setiap bentuk segitiga bersudut tegak mesti ada 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah kita panggil dia H. Ingat tu. Tu yang pertama. Yang kedua, O dengan A. O ni apa? Opposite. Opposite. Ini apa? Ini adalah adjacent. Adjacent. Okey, opposite dengan adjacent dalam bahasa Inggeris. Kalau cikgu terjemahkan kepada bahasa Melayu, opposite maksudnya berhadapan. Adjacent tu apa? Bersebelahan. Jadi kamu tengok dekat sini. O dengan A adalah bergantung kepada kamu punya kedudukan sudut. Kalau cikgu cakap sudut cikgu dekat bawah, maksudnya O cikgu adalah berhadapan dengan sudut cikgu. Ni O cikgu. Dan akhir sekali A cikgu, kamu dah isi H, kamu dah isi O. Jadi inilah A kamu. Kedudukan. Jadi lepas kita dah pergi kepada kedudukan, tengok balik tentang rumus kita soh kah toah. Bila cikgu cakap soh, S dekat sini untuk sin, K dekat sini untuk cos, T dekat sini untuk tangent. Selepas sin, cos, tangent wajib berkaitan dengan sudut. Mesti berkaitan dengan sudut. Soh, O per H. O per H. Cos, kah, A per H. A per H. Tangent, O per A. O per A. Jadi dekat sini kita boleh guna trigonometri nak cari sudut dengan cari panjang. Kita tak buat soalan ni kita tak pergi kepada soalan satu-satu sebab kita dah pergi minggu lepas. Minggu lepas cikgu dah pergi secara terperinci cara nak cari sudut slow-slow, cara nak cari panjang slow-slow. Hari ni kita nak selesaikan soalan yang kompleks. Kenapa cikgu terangkan ni balik? Cikgu nak recap balik. Supaya kamu dapat balik nota tu. Okey. Dapat ke sampai sini semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey.
untuk kelas cikgu, terima kasih yang dah bagi tahu cikgu. Okey, untuk kelas cikgu, kalau siapa-siapa ada masalah, ada apa-apa pertanyaan, malu nak bertanya secara verbal, buat secara non-verbal ni maksudnya kat mulut lah. Kamu tanya cikgu pakai WhatsApp. Kamu tanya cikgu pakai WhatsApp. Okey. Jadi, kita pergi kepada satu benda lagi. Satu benda lagi. Sebelum kita jawab soalan-soalan tu, kita pergi kepada satu benda lagi. Yang terakhir iaitu berkaitan dengan nisbah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil ratio. Nisbah bahasa Melayu, ratio bahasa Inggeris. Apa berkaitan dengan ratio dengan nisbah ni? Okey, cikgu ajar kamu. Cikgu ajar kamu sebab dia berkaitan dengan nisbah dengan ratio ni, ramai yang confuse. Ramai yang confuse macam mana nak pakai. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, contoh. Cikgu bercakap tentang panjang dia. Cikgu bagi panjang dia apa? Cikgu bagi panjang dia kat sini 13 cm. Cikgu bagi panjang dia 13 cm. Okey. Jadi bila cikgu bagi dia 13 cm, kejap Cikgu punya screen delay Oh, cikgu punya screen delay Okey, cikgu tukar cikgu punya wifi kejap Okey, cikgu minta izin sekejap. Cikgu tukar wifi cikgu. Dia lag sikit. Okey, masing-masing boleh dengar lagi suara cikgu? Boleh. Okey, nampak dah skrin cikgu? Nampak. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada berkaitan dengan nisbah. Cikgu nak pergi kepada apa-apa yang berkaitan dengan nisbah. Cikgu main taruh lah. Cikgu main taruh. Okey, jadi dekat sini cikgu cakap ni 10 cm. Kita nak cari nisbah. Contoh. Kamu kena ingat sin theta sama dengan cikgu bagi apa? Cikgu bagi 2/5. Okey. Daripada nisbah. Ni kita tengah bercakap tentang nisbah. Penyelesaian nisbah. Daripada nisbah, iaitu sin theta sama dengan 2/5, kita boleh dapat panjang yang lain. Macam mana? Okey, ingat bila kita nak jawab soalan trigonometri, kita kena namakan dulu HOA. H dia apa? Bila kamu nampak 90 darjah, jadi 10 ni adalah H kamu. Dan O dan A bergantung kepada kedudukan sudut. Kalau sudut kita dekat sini, maksudnya O kita dekat sini. Dan akhir sekali A kita dekat belah bawah. Okey. Jadi sampai sini cikgu teruskan. Bila cikgu bagi, cikgu ni tengah ajar cara nak menyelesaikan ratio ataupun nisbah. Okey. Jadi bila ada satu lagi sin theta sama dengan 2/5, kamu kena faham apa? Sin formula dia soh. Maksudnya dekat sini 2/5 ni, 2 ni adalah O kamu, 5 ni adalah H kamu. 2 ni adalah O kamu, H ni adalah 5 kamu. Kenapa? Soh ni membawa maksud sin theta sama dengan O per H. Jadi dekat sini kita punya segitiga, bila ada nisbah, sila buat satu lagi segitiga. Sebab apa? Segitiga yang sama, kita nak kena isi mana satu H dia. Dan kedudukan H, kedudukan O, kedudukan A adalah sama macam tadi. Cikgu bagi penghadang ni, bagi kamu nampak bezakan sikit. Okey, sekejap cikgu bagi penghadang. Okey. Kenapa cikgu keluarkan lagi satu segitiga?
Kenapa cikgu keluarkan satu lagi segitiga? Sebab apa? Sebab cikgu nak isi 2 dengan 5 ni. Jadi, O cikgu apa? O cikgu adalah 2. O cikgu adalah 2. Jadi sini 2 cikgu. Dan H cikgu apa? H cikgu adalah 5. Jadi nak selesaikan soalan nisbah ni kamu kena faham kita pakai darab silang. Hari tu kita dah training dah. Darab silang. Macam mana nak pakai darab silang? Kamu ambil kedudukan yang sama. Kamu ambil kedudukan yang sama. Contoh, H kita sekarang ni. Ni H kita. Kalau kamu ambil kedudukan H, kamu kena ambil kedudukan H. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada H sahaja. Dekat sini dia ada H. Jadi, H sama dengan H. Dan kamu boleh cari apa dekat sini? Kamu tak boleh cari A sebab dia tak bagi maklumat tentang A. Tapi kamu boleh cari 2 dekat sini. Kamu boleh cari panjang sebenar dekat sini. Maksudnya H per O. H per O. H ni cikgu isi dengan 10. 10. Per dengan apa? Per dengan O dia. Manakala yang sebelah dia, H dia adalah 5. Cikgu isi pula O dia. O dia adalah 2. Kita ambil apa? Ambil kedudukan yang sama. Inilah ratio. Inilah ratio kita cakap. Nak selesaikan ratio, kamu kena guna darab silang. Jadi darab silang macam mana? Okey. Darab silang 10 darab dengan 2. Dan 5 darab dengan O. Bukan kosong ni tau. O. 5 darab dengan O. Jadi 5 darab O kita dapat 5O. Macam 50 pula. Okey. 5O. Ni 5O. Cikgu bagi nama lah. Sorry. Cikgu bagi nama. Takut kamu pening. Okey. Contoh cikgu bagi nama. Cikgu bagi nama A, B, C. Kamu jadi okey. Kedudukan ni cari yang ada nilai A ke C. Maksudnya kamu buat A ke C dan ni pun kena A ke C. Kalau atas A ke C, atas sana pun mesti A ke C. Per dengan tengok apa yang ada nilai. A ni B ni B. Ni C. A ke C, lepas tu cikgu buat apa? Per dengan A ke B. A per B. Okey. Sempat salin ke? Nampak ke skrin cikgu? Sempat salin ke? Cikgu lag. Cikgu tak ada lag. Oh, cikgu lag ke? Alamak, cikgu tak dengar. Oh ya. Suara cikgu lag ke? Suara tak, skrin cikgu. Suara cikgu jadi macam tak lekat-lekat. Oh, suara cikgu jadi macam lekat-lekat. Okey, cikgu buka sekejap. Maaflah daripada pihak cikgu. Okey, sekarang nampak dah. Okey dah, nampak dah. Nampak dah skrin cikgu? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu selesaikan sama-sama. Okey, jadi AC. Kita ambil nilai yang kita ada. AC kita 10, masukkan 10. Sama dengan AC kita 5, masukkan 5 per A ke B. A ke B kita kosong. Maksudnya kita boleh cari AB kita dekat situ. Akhir sekali A ke B kita 2 dekat sini. Ini cara nak selesaikan ratio. Cikgu bagi satu sahaja contoh. Okey. 10 darab dengan 2 kita dapat 20. 5 darab AB kita dapat 5AB. 5 ni darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 20 bahagi dengan 5. Dekat sini AB 20 bahagi dengan 5 kita dapat 4. Maksudnya dekat O ni kita dapat 4 cm. Tu cara kita nak selesaikan soalan kalau dia bagi tahu tentang nisbah.
Sempat salin tak? Tempat. Okey. Semua jelas ke setakat ni? Kita dah. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi sampai situ cikgu tunjuk apa ni? Cikgu nak recap balik. Cikgu nak recap balik sebelum kita mula jawab soalan ni. Sebelum kita mula jawab soalan ni, cikgu nak recap balik yang pertama supaya kamu ingat trigonometri ni hanya digunakan pada bentuk segitiga bersudut tegak. So, dan dalam trigonometri kalau sudut kamu kena ingat total dia 180 darjah. Yang kedua, panjang sisi boleh pakai teorem Pythagoras. Okey, ataupun teorem Pythagoras theorem. Okey, yang kedua, trigonometri kedudukan tu paling penting. Dan akhir sekali kamu kena faham tentang ratio. Dekat ratio ni, semua ni kita dah belajar kelas lepas. Kamu boleh buka balik recording. Cikgu nak hari ni kita akan selesaikan soalan-soalan berkaitan dengan hebat ataupun penulisan. Okey, jadi yang cikgu suruh print tadi, inilah soalan dia. Okey. Jadi kita selesaikan sama-sama. Kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan dekat depan. Okey. Cikgu akan selesaikan, cikgu akan bagi tips untuk kamu. Okey, bolehkah cikgu mulakan terus? Boleh. Skrin cikgu Okey. lag tapi suara lancar. Skrin cikgu lag. Skrin cikgu lag Okey, sekejap. Okey, skrin cikgu dah okey ke? Skrin cikgu? Nampak dah skrin cikgu? Nampak. Okey. Okey, skrin cikgu tengah tunjuk tentang apa sekarang ni? Nampak tak soalan 1? JKLM. Nampak. Okey, bagus. Okey, cikgu minta maaf. Sebenarnya dekat sekolah cikgu ada masalah wiring sikit. Okey. Tengah dalam proses betulkan semalam hujan lebat. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 1. Siapa-siapa yang ada masalah boleh WhatsApp cikgu terus. Okey, tengok betul-betul jadi yang pertama sekali dia nak apa? Dia nak mencari tentang panjang panjang JL. Jadi panjang JL ni apa? Panjang J ke L ni, panjang J ke L ni, kamu tengok dekat depan, dia punya panjang adalah berada di sini. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan nak cari panjang J ke L? Dia ada yang pertama sekali kamu cari bentuk. Dekat sini dia ada 2 bentuk segitiga bersudut tegak. Mana? Satu segitiga bersudut tegak dekat sini. Ni yang pertama, bentuk pertama. Satu lagi dekat sini. Jadi kamu sendiri yang decide, kamu nak guna bentuk satu ke nak guna bentuk yang kedua. Macam mana kita nak decide? Macam mana kita nak decide segitiga mana yang kita nak pakai? Jadi kita nak decide ni macam mana? Kita tengok maklumat. Cikgu ajar satu-satu. Kita tengok maklumat. Tengok maklumat. Okey. Yang pertama, cikgu pakai segitiga yang pertama. Cikgu keluarkan segitiga yang pertama. Iaitu cikgu buat JKL. Dalam JKL ni dia dah bagi apa? Dia dah bagi ni 89. Lepas tu dia bagi ni 90 darjah.
Okey. Ini dalam JKL. Dalam JKL ni, cikgu punya masalah besar, cikgu nak pakai JKL. Cikgu tak ada sudut ni yang cikgu boleh pakai. Untuk sudut dalam trigonometri, kamu jangan sesekali pakai 90 darjah. Sudut yang boleh dipakai adalah sama ada di K ataupun di J. Jadi automatik bila cikgu nak cari panjang JL, dekat sini cikgu keluarkan satu segitiga dia lekat panjang JL dekat sini. Jadi JKL ni cikgu tak boleh guna sebab apa? Cikgu tak ada nilai sudut. Jadi cikgu beralih kepada segitiga yang sebelah. Cikgu beralih kepada segitiga JLM. Cikgu beralih kepada segitiga yang berikutnya. Okey. Jadi sekarang ni cikgu tengah ajar kamu apa? Cikgu tengah ajar kamu cara nak cari segitiga yang ada maklumat. Jadi sekarang JLM dia dah ada 51 darjah, sini 72, sini 72. Jadi kamu nak cari apa? Kamu nak cari J ke L. Ni segitiga yang pertama, ni segitiga yang kedua. Jadi bila cikgu tengok dekat sini dia dah ada sudut, dia bagi sudut iaitu sudut kita adalah 51. Jadi nilai sudut kita dah ada. Jadi bila kita dah ada nilai sudut dekat sini, bila kita dah ada nilai sudut dekat sini, jadi janganlah kamu pakai segitiga yang pertama. Kamu pakailah segitiga yang kedua. Jadi lepas kita dah ada nilai sudut, kita buat apa? Kita cari dia punya kedudukan HOA. Jadi ini 90 darjah. Ini 90 darjah. Jadi automatik dekat sini adalah H dia. O dia mana? O dia adalah yang berhadapan dengan sudut. Ini adalah O dia dan ini adalah A dia. Sampai sini jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke sampai sini? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak pakai yang mana? Cikgu nak cari J ke L. Kita pergi kepada SOH. Kita pergi kepada KAH. Dan akhir sekali kita pergi kepada TOA. Cikgu nak cari O, maksudnya O tu kena ada. Jadi sekarang dekat A ni, kita tak pakai. Bila A ni kita tak pakai, KAH dengan TOA, kita tak payah guna. Jadi kita pakai SOH. Tu cara dia. Itulah cara dia. Jadi kiraan dia dekat sini apa? SOH. Formula untuk SOH. S adalah untuk sin theta sama dengan O per H. Sin theta. Theta kita apa? Theta kita 51 darjah. Sama dengan O. O kita apa? O kita adalah JL. Dan H kita apa? H kita adalah 72. Jadi kita selesaikan macam biasa. Kita nak cari JL. 72 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah jadi apa? Nak dengar suara sikit. Darab. Ya. Sin 51 darab dengan 72 sama dengan J ke L. Jadi boleh tekan sin 51 darab 72. Dekat sini kamu akan dapat panjang untuk JL adalah 55.95. Cikgu bundarkan, cikgu akan dapat panjang JL adalah 56 cm. Inilah jawapan untuk soalan nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara cikgu tunjuk dekat depan ni? Okey. Jadi cikgu terangkan daripada awal. Cikgu terangkan dekat sini. Cikgu terangkan. Cikgu nak tengok. Siapa-siapa yang tak faham, tanya cikgu dekat WhatsApp. Okey. Jadi sekarang ni, cikgu akan terangkan balik. Ni soalan kita. Ni soalan kita. Nombor 1, soalan kita nak cari panjang JL. Jadi bila cikgu tengok kat sini panjang J ke L, cikgu ada
ini garisan di garisan warna biru. Nampak ke semua garisan warna biru ni? Okey, bagus. Jadi garisan warna biru ni dia melekat dekat mana? Dia melekat dekat dua segitiga. Ni segitiga yang pertama, ni segitiga yang kedua. Jadi kita ni nak guna segitiga yang mana? Jadi cara kita nak tengok segitiga yang mana kita boleh gunakan, kita tengok maklumat yang soalan dah bagi. Cikgu pergi dulu dekat segitiga yang pertama. Ni segitiga yang pertama cikgu. Masalah besar dekat segitiga yang pertama, cikgu nak selesaikan JL ni, dia tak ada sudut. Tak ada nilai sudut. Dia tak bagi sudut dekat sini, dia tak bagi sudut dekat sini. Kamu kena ingat, kamu tak boleh pakai sudut 90 darjah tu. Jadi dekat situ automatik kita tak boleh pakai tak boleh pakai segitiga yang pertama ni. Jadi bila tak boleh jangan give up. Kamu tengok pula segitiga yang kat sebelah tu, iaitu segitiga nombor 2. Cikgu keluarkan semua maklumat segitiga nombor 2. Ini J, ini L, ini M. Ini J, ini L, ini M. Jadi bila cikgu dah keluarkan maklumat dia, ini 72, bila silap. Okey, ini 72, ini 72, ini 51, ini 51. Cikgu salin balik. Nak buat trigonometri, kamu kena ingat, step yang paling penting adalah kedudukan HOA. Dekat sini cikgu buat H dia apa, O dia apa, A dia apa. Okey. Jadi bila cikgu dah selesaikan, cikgu dah bubuh HOA dia tu, cikgu nak tengok apa yang kita tak pakai. H dia dah bagi nilai iaitu 72. Dia dah bagi nilai H. O pula kita pakai. Kenapa? Sebab kita nak cari JL. Manakala A tu kita tak pakai. 72 kita kena pakai sebab dia dah bagi nilai. J ke L kita kena pakai sebab itu yang kita nak. Manakala L ke M kita tak guna. Kita tak cari nilai dekat situ dan soalan pun tak bagi nilai dekat situ. Jadi J, L ke M ni, L ke M ni adalah dekat bahagian A. Jadi sebab itulah cikgu kah dengan toa. Sebab apa? Sebab dia orang ada A. Jadi dekat sini cikgu pilih soh, iaitu yang ada O dengan H. H dia dah bagi nilai, O yang kita nak cari nilai. Sebab itulah cikgu cari soh. Cikgu pakai soh. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Jelas ke sampai situ? Alamak, tak dengar suara. Macam mana yang lain? Okey ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, soh iaitu sin theta O per H. Cikgu masukkan O, cikgu. O kita sekarang adalah J ke L dan H kita adalah 72. Jadi cikgu dapatlah macam ni. Jadi bila cikgu nak cari JL, 72 adalah dalam keadaan bahagi. Jadi 72 cikgu pindah ke sebelah sebab cikgu nak tinggalkan JL sahaja. Jadi sin 51 darab 72, kamu tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan dia 55.95. Cikgu bundarkan, cikgu dapat 56 cm. Jadi jawapan kita dekat sini, JL kita 56 cm. Okey ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Ini soalan nombor 1. Ada soalan tak nak tanya dekat soalan nombor 1? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Kalau kok ada soalan boleh bagi tahu dekat WhatsApp Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Nak selesaikan soalan nombor 2, nak bagi nampak kemas sikit. Nak bagi nampak kemas sikit, cikgu akan buat dekat sebelah ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni, soalan nombor 2 dia minta apa? Dia minta ni. JKL. Dia minta JKL. Dia minta apa? Sudut JKL.
Maksudnya sudut apa ni? Sudut J ke, sudut K ke, sudut L? Kamu nak tahu sudut apa dia nak pakai? Kamu tengok sudut dekat tengah, iaitu sudut K. Jadi K ni berada di mana? K ni dia berada di sini. Jadi kita isi. Tadi JL kita dah dapat 56. JL kita dah dapat 56 cm. Jadi dekat sini bila sudut tu kamu kena ingatlah dia dekat tengah tau. Tak kisahlah dia punya kaki dia dekat apa. Kalau kamu tengok ada 3 huruf, bermakna kamu kena cari yang di tengah. Kamu kena cari yang di tengah. Salin tau semua ni. Okey. Jadi cikgu keluarkan segitiga JKL cikgu. Cikgu keluarkan segitiga JKL cikgu. Ini J, ini K, ini K, ini L. Ini cikgu keluarkan maklumat dia 89 cm. Dan cikgu keluarkan JL kita dapat barusan tadi 56 cm. Dan kita nak dapatkan dia punya sudut K. Kita nak dapatkan sudut dia apa dekat K ni. Jadi mula-mula jangan gelojoh. Kita cari dulu. Kita cari dulu kedudukan. Kedudukan. Ini adalah H. Ini adalah O. Dan ini adalah A. Lepas kita cari kedudukan, terus tulis soh. Lepas tu kamu tulis kah. Lepas kamu tulis toah. Sekarang kita tengok apa soalan bagi. Okey, soalan bagi apa? Soalan bagi 56. Maksudnya O tu kamu pakai. Soalan bagi 89. Maksudnya A tu kamu pakai. Dan soalan tak bagi H. Bila soalan tak bagi H, kamu potong dekat soh kah toa yang ada H. Potong H. Potong H. Maksudnya dekat sini kamu pakai toa. Bila kamu pakai toa, T ni adalah untuk tangent. Theta sama dengan O per A. Masukkan nilai O kita 56. Tangent theta. O kita 56. A kita apa? A kita 89. Nak selesaikan macam mana? Tekan sahaja kalkulator, kita pindahkan tangent, shift tangent, kamu akan dapat tangent negatif 1, 56 per 89. Okey, masing-masing cuba tekan dapat berapa? Dapat berapa? 32.18. Ya, kita akan dapat 32.18. Ni. Inilah cara kita nak buat soalan tu. Pastikan semua orang sempat salin. Cikgu akan buat sampai mana kita sampai 7.5 lah. Ni baru soalan 1 ni. Sebab apa lama? Sebab cikgu buat beserta sekali dengan dia punya penerangan. Jadi inilah soalan 1. Cikgu buat dekat sini. Okey, setakat ni boleh faham ke soalan 1 yang cikgu buat? 1 Roman dengan 2 Roman? Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Yang lain macam mana? Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Okey, Jelas. jadi cikgu bagus. Okey, jadi cikgu boleh ke cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Dah salin tau ni salin tau. Salin. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Kamu tengok pula kepada soalan nombor 2. Ni soalan bukan soalan A ni. Ini adalah soalan nombor 2 kita pada petang ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Hari ni kamu dengar je cikgu. Kamu ngantuk ke? Kamu bosan ke? Cuba untuk fahamkan setiap soalan ni. Cuba untuk fahamkan setiap soalan ni. Sebab apa? Sebab kalau
cikgu kesuntukan masa. Cikgu kalau boleh nak buat berapa banyak yang cikgu dapat buat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan nombor 2. Dekat sini cikgu terus jawab soalan 1 Roman sin X. Bila cikgu bercakap tentang X, maksudnya silap. Bila soalan cakap tentang X, maksudnya apa? Maksudnya sudut yang kita nak ambil kira adalah berkaitan dengan sudut X. Jadi segitiga apa yang terlibat dekat situ? Maksudnya segitiga yang terlibat dekat sini adalah segitiga ABC. Segitiga A, segitiga B, segitiga C. Sebab apa? Sebab sinilah sudut X kita. Jadi bila dia nak soalan dia nak sin X. Soalan dia nak tentang sin X. Kamu kena faham, formula untuk sin adalah SOH. Jadi SOH ni apa? SOH ni adalah sin theta sama dengan O per H. Okey. Jadi daripada segitiga ABC, kamu tentukan dulu mana satu H, O dan A. Okey, jadi H kita adalah di sini yang paling panjang. O kita yang berhadapan dengan sudut. Ni O kita. Dan akhir sekali A kita dekat bersebelahan dengan sudut. Kita nak dapatkan apa ni? Jadi bila dia minta soalan dalam keadaan sin X. Sin X. Maksudnya kamu kena buat O dia apa? O per H. Sin X. O dia apa? O dia adalah A ke C. A ke C. Manakala H dia apa? H dia adalah B ke A. Jadi dekat A, C dan B, A ni dia tak bagi nilai. Dia tak bagi nilai dekat sini. Jadi macam mana kita nak buat ni? Jadi kamu kena tengok betul-betul. Kamu kena tengok betul-betul. Dekat sini cikgu akan keluarkan dia punya nilai. Inilah yang ratio tu. Okey. Jadi daripada maklumat soalan kita ada nampak satu maklumat, iaitu dia bagi apa? Dia bagi tangent X sama dengan 12/5. Kalau kamu tak jelas, cikgu akan buat warna hijau. Tangent X sama dengan 12/5. Bila dia bercakap tentang X, maksudnya dia bercakap tentang segitiga ABC. Maksudnya dia bercakap tentang segitiga sama lah. Segitiga sama. Okey, segitiga kita ini A, ini B, ini C, ini X kita. HOA. HOA bila segitiga sama, sudut kita sama, maksudnya kedudukan H sama macam tadi. HOA. Tangent tu untuk apa? Tangent ni formula dia adalah TOA. TOA dekat sini bermaksud tangent theta sama dengan O per A. Jadi mana nilai O dia? Nilai O dia adalah 12. Maksudnya panjang A ke C adalah 12. Manakala A dia adalah 5. A dia dekat mana? A dia dekat sini. B ke C adalah 5. Jadinya, bila kamu tengok. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi nak guna ratio ke tak? Nak guna ratio ke tak? Macam mana kita nak tahu bila kita guna ratio ke tak? Bila kita tengok dekat sini, PC ni 5, nilai dia sama dengan sini. Bila nilai dia sama, maksudnya tak perlu pakai ratio. Jadi kamu boleh letak A ke C tu panjang dia adalah 12. Jadi untuk sin
X. Kita dah dapat A ke C 12. BA je kita tak tahu. Jadi nak cari BA tu macam mana? Okey, tengok segitiga ini. Tengok segitiga ni. Kita guna teorem Pythagoras ataupun Pythagorean theorem, tak kisahlah. Okey, teorem Pythagoras dekat sini, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C dia yang mana? C tu yang paling panjang, B ke A. B ke A kuasa 2 sama dengan A. A dengan B tu ikut kamu. Ikut kamu. Jadi cikgu terus masukkan nilai, cikgu ambil A ni dekat sini. 5 kuasa 2 tambah B. B dia 12. 12 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat berapa? 169. Okey, kamu akan dapat 169. Ini ada kuasa 2, kita pindahkan ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Okey, tekan punca kuasa 169. Dapat berapa? 12. Okey, kita dapat 13. Bermakna nilai B A dekat sini, nilai B ke A dekat sini adalah 13. Jadi kamu boleh dapat 13 dekat sini. Inilah jawapan sin X kamu, 12/13. Inilah jawapan X kamu, 12/13. Itu cara nak jawab soalan nombor 1. Nampak lama nampak lama cikgu terangkan, sebab tu nampak lama. Sebenarnya kalau kamu dah faham konsep, kamu boleh terus pergi kepada jawapan sekejap sahaja. Okey, macam mana semua, jelas ke untuk satu Roman cikgu terangkan? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terangkan pula untuk soalan nombor 2. Cikgu pergi pula untuk soalan nombor 2. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 2. Ada soalan tanya kalau nak tanya dekat WhatsApp pun boleh, nak tanya dekat sini pun boleh. Cikgu okey je. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Apa soalan nombor 2 nak ni? Dia nak tentang cos Y. Dia nak tentang cos Y. Okey, soalan nombor 2 dia bercakap tentang apakah nilai cos Y. Okey, tengok cos Y. Berapakah nilai cos Y? Jadi, kamu kena tengok dekat sini. Bila dia bercakap tentang Y, kamu jangan lagi pandang segitiga ABC. Sebab Y tu berada di sini. Bila Y tu berada di situ, kamu keluarkan segitiga yang ada sudut Y. Kamu keluarkan segitiga yang ada sudut Y. Mana? Iaitu segitiga A, D, C. Ini Y dia. Okey, isikan maklumat. Sini 20. Sini 20. AC dapat mana? AC kita dah cari tadi 12. Kita masukkan AC kita 12. Okey, AD dia tak bagi. Okey, jadi dia nak cos Y. Cos Y. Cos Y formula dia adalah kah. Formula adalah kah. Kah ni maksudnya apa? Kah ni maksudnya cos theta sama dengan A per H. Kita isi kedudukan HOA kita. H kita dekat mana? Alamak, dia terbalik. Kita confuse lah mana satu paling panjang. Okey, kalau kamu confuse mana satu paling panjang, kamu tengok mana 90 darjah dia. Ini 90 darjah. Isikan ni 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah adalah nilai H dia. Nilai O dia, ini sudut Y kita. O kita adalah berhadapan dengan Y kita. Kita dah dapat O kita. Akhir sekali, inilah nilai A kita. Jadi dekat sini, bila dia minta cos Y, A kita adalah A ke D. Dan H kita adalah C ke D. Kita isi maklumat A ke D kita tak dapat. Kita tak ada lagi nilai A ke D. C ke D kita dah ada nilai 20. Jadi kita nak guna apa dekat sini untuk dapat A ke D? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pythagoras.
Ya, Theorem. betul. Kita gunakan Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem ni kod-kod lah kalau kamu pening, kamu ambil je yang paling panjang iaitu 20, kamu letak dekat belah luar. 20 kuasa 2 sama dengan. Kamu 12 dengan AD ni suka hati kamu. Suka hati kamu nak AD dulu ke nak 12 dulu. Tak ada masalah. Jadi cikgu ambil 12 kuasa 2. Tapi dekat sini kamu janganlah terlupa dia tambah. Ni tambah A ke D kuasa 2. 12 ni positif, pindah ke sebelah kita akan dapat 12 kuasa 2, 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan AD kuasa 2. Tekan kalkulator. 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dapat berapa? 256. 256. Pandai. Jadi kuasa 2 AD, kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita dapat berapa tu? Punca kuasa 2. 16. Okey, kita dapat 16. Maksudnya panjang A ke D adalah 16. Panjang A ke D adalah 16. Barulah kita isi cos Y AD kita 16 dan CD kita 20. Inilah jawapan dia. Itu adalah cara penyelesaian untuk soalan nombor 2, 1 Roman dan 2 Roman. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk satu-satu tu. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada Okey. Sempat salin tak? Semua sempat salin? Okey. Damia sempat salin tak Damia? Okey. Ni soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Habis. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa dia tak sempat, siapa-siapa yang rasa dia tak sempat, boleh orang kata apa, boleh tengok recording nanti. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada soalan B. Kita akan teruskan kepada soalan B. Jadi dekat sini tuition ni cikgu tak boleh assume semua orang boleh jawab. Untuk siapa-siapa yang tahu cara nak jawab, kamu boleh buat sekarang dan comparekan jawapan yang kamu buat dengan jawapan yang cikgu jumpa. Cikgu izin. Okey, jadi cikgu nak mula dah jawab soalan nombor 3. Ini soalan nombor 3, maksudnya kita dah jawab 3 soalan. Okey. Jadi boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Tengok betul-betul bagi yang kurang faham. Bagi yang kurang faham. Okey, soalan yang pertama dia minta apa? Dia minta tentang sin X. Bila dia minta tentang sin X, kamu kena tengok segitiga mana yang ada sudut X. Jadi dekat sini kita akan dapat segitiga PQT. Cikgu keluarkan segitiga PQT. Cikgu keluarkan segitiga P. Ini P kita, ini Q kita dan ini T kita. Ini 90 darjah dan ini X kita. Cikgu masukkan nilai. Dekat sini cikgu dah ada 13. Dekat sini cikgu dah ada 5. Okey. Jadi Q ke T tu berapa? Tu sabar dulu. Sabar dulu. Okey. Kita kadang-kadang kita nak terus cari semua panjang sisi. Padahal soalan tak minta. Macam mana kita nak tahu soalan tu minta ke tak? Jadi kamu tengok. Dia nak cari sin X. Kamu kena faham. Formula sin ni adalah soh. Sebab itulah kamu kena ingat soh kahtoa tu. Soh ni maksudnya apa? S dekat sini adalah untuk sin theta sama dengan O per H. Jadi lepas kamu dah keluarkan maklumat dia, kamu kena keluarkan pula kedudukan HOA dia. H dia apa? H dia yang paling panjang. Jadi ini adalah 90 darjah. Ada yang still confused 90 darjah. Ada yang still confused H dia yang dekat mana? H dia adalah yang bertentangan dengan 90 darjah. Jadi ini adalah H dia.
Manakala O dan A bergantung kepada sudut dia. X tu adalah sudut yang berhadapan dengan X ni. Ini adalah O dia. Dan ini adalah A dia. Kena ingat, kena mahir betul-betul macam mana nak cari HOA dia. Kalau kamu salah dekat situ, salah terus jawapan kamu. Habis. Habis. Jadi dekat sini kita punya jawapan sepatutnya sin theta. O kita apa? O kita Q ke T. Q ke T. Dan H kita apa? H kita P ke Q. P ke Q. Jadi dekat sini PQ kita ada nilai 13. Manakala QT kita tak ada nilai. Jadi dekat sini bila dia berkaitan dengan panjang, kita nak pakai apa? Teorem. Ya, teorem. Sebab itulah cikgu pergi awal-awal tadi tentang teorem. Sebab kalau dia tak faham teorem, susahlah untuk cikgu terang. Takkan semua benda nak guna? Semua benda nak guna trigonometri. Sebab ada maklumat yang nak guna trigonometri tu kita tak ada. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Teorem Pythagoras ni kod-kod ada yang still confused. Ini C, ini A, ini B. Okey, kita ambil yang paling panjang. Senang cerita teorem Pythagoras ni tips dia apa? Kamu ambil nilai yang paling panjang. Nilai yang paling panjang dia adalah 13. Jadi 13 tu kamu letakkan dekat luar 13 kuasa 2. A dengan B, suka hati kamu nak letak mana dulu. Jadi cikgu letak 5 kuasa 2 tambah QT kuasa 2. 5 kuasa 2 positif. Positif. Kita pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 5 kuasa 2 sama dengan QT kuasa 2. Okey, masing-masing tekan kalkulator. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 dapat berapa? 144. Okey, pandai 144. QT kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. 100. Punca kuasa 144 dapat berapa? 12. 12. Bermakna QT kita dah ada nilai. Sin theta ni, cikgu tersilap tulis. Jangan tulis theta. Siapa tulis theta salah. Sin theta kamu kena gantikan dengan X. Jadi sin X kamu, jawapan dia adalah QT adalah 12. Manakala P ke Q adalah 13. Inilah jawapan nombor 1. Okey, sempat salin tak semua? Sempat. Okey, bagus. Nanti soalan yang keempat, cikgu bagi peluang untuk kamu buat satu soalan. Okey, nak tengok kamu dapat buat ke tak. Okey. Jadi, Faril mantap. Faril boleh buat kat semua Faril? Boleh cikgu. Faril. Bagus. Okey, jadi dekat sini, cikgu akan proceed kepada soalan nombor 2. Cikgu akan proceed kepada soalan nombor 2. Apa tu soalan nombor 2 dia? Okey, sama-sama tengok. Okey. Okey, soalan nombor 2 dekat sini, dia nak kita cari tangent Y. Dia nak kita cari tangent Y. Jadi dekat sini kita dah tahu ini adalah 12. Okey, jadi kamu tengok kepada soalan nombor 2, dia nak cari tangent Y. Bila dia cakap tentang sudut Y, tangent Y, kamu keluarkanlah segitiga yang ada huruf Y. Jadi dekat sini dia ada huruf Y. Jadi cikgu keluarkan segitiga dia. Kalau kita rasa kita noob ataupun kita newbie ataupun kita awal-awal lagi, kita amatur lagi, sila keluarkan segitiga. Sebab apa? Sebab kita tak nak confuse. Jadi segitiga yang ada Y adalah QRS. Ini Y dia. Lepas kamu keluarkan, kamu masukkan nilai 25. Yang atas tu macam mana? Kamu kena fahamkan benda ni. QT nilai dia adalah sama dengan TS. QT nilai ke sini QT adalah 12. T ke S. T
pergi pula ke S, sama nilai dia. Maksudnya sini 12. 12 tambah 12 dapat berapa? 24. Ya, kita dapatlah atas ni sama dengan 24. Jadi ingat formula cikgu. Ingat formula cikgu. Tangent Y. Ingat ni. Tangent Y. Bila tangent, formula dia adalah TOA. Bila TOA, maksudnya tangent theta sama dengan O per A. O kita apa? A kita apa? Dekat situ kamu kena tentukan kedudukan dia dekat mana. Okey, setiap segitiga 90 darjah mesti dia bagi petak ni. Bila dia bagi petak ni, dekat sini kamu boleh namakan ini adalah H. Sebab apa? Sebab yang berhadapan dengan petak tu, yang berhadapan dengan 90 darjah tu adalah kedudukan H. Untuk O dan A kamu kena cari sudut. Kalau sudut dia dekat Y, bermakna sini adalah O dia. Dan akhir sekali, sini adalah A dia. Okey. Jadi tangent Y adalah sama dengan O dia apa? O dia QR per A dia apa? A dia QS. Jadi bila kita dah tahu QR dengan QS, kita tengok dia bagi nilai ke tak. QS dia bagi nilai tapi QR dia tak bagi nilai. Jadi dekat sini kita selesaikan dengan kaedah Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem ni senang je. Kalau kamu still confused ni, kamu ingat tips cikgu. Yang paling panjang 25 ni kamu letak dekat luar kuasa 2. Sama dengan kamu susun je ikut kamu. 24 kuasa 2 tambah QR kuasa 2. 24 ni positif. 24 ni positif. Positif pindah ke sebelah. 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 dapat berapa? 49. Ya, 49. QR tu ada kuasa 2, kita puncakan. Punca kuasa 49 dapat berapa? 7. 7. Bermakna dekat sini kita dapat panjang dia adalah 7. Selepas kita dah dapat panjang dia, tangent Y adalah sama dengan QR. QR dia 7. Dan QS dia 24. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan soalan nombor 2. Jelas ke semua? Jelas. Okey, sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu sebenarnya nak pergi kepada soalan yang belah-belah bawah ni. Soalan bawah ni lagi susah daripada soalan yang atas. Tapi yang dekat atas ni cikgu kukuhkan kamu punya apa? Cikgu kukuhkan kamu punya ratio. Cikgu kukuhkan kamu punya ratio. Okey, jadi sila selesaikan soalan C dalam masa 5 minit. Okey, buat soalan C. Lepas ni cikgu akan teruskan kepada soalan yang muka surat sebelah. Cikgu minta izin nak pergi minum air kejap. Okey, dapat buat tak?
Okey, ada yang dah dapat buat. Bagus. Okey, masing-masing dapat buat tak? Nak dengar suara sikit? Dah. Okey. Okey, jadi cikgu akan mula buat dekat depan. Cikgu minta maaf sebab cikgu punya target adalah menyelesaikan soalan. Tapi sekarang ada lebih kurang ada 40 minit sahaja. Okey, tapi tak apa. Yang dah buat, kamu boleh tengok jalan kerja cikgu. Yang belum buat, yang tak faham nak mula daripada mana, sila fokus betul-betul. Okey, jadi boleh tengok dekat depan. Okey, boleh cikgu mulakan? Boleh. Okey, baik. Ada orang still confused lagi KJN. Dia ada 3 huruf. Kamu tak payah pening-pening. Kalau kamu tengok ada 3 huruf, kamu ambil sahaja nombor dekat tengah. Silap. Huruf dekat tengah. Huruf dekat tengah ni bermakna dekat sini dia suruh cari sudut J tu apa. Itu simbol dia. Jadi dekat sini nak cari sudut J tu dekat mana? Dia ada 2 segitiga. Ni segitiga pertama, ni segitiga kedua. Jadi yang berkaitan dengan J, kamu tengok dekat sini ada segitiga yang pertama. Jadi buat satu segitiga untuk segitiga yang pertama. J, K, N. Dekat sini kita dah dapat 8. Dan kamu tengok maklumat yang seterusnya. KN sini adalah 6. NM sini pun adalah 6. Jadi KN kita adalah 6. Yang sudut yang kamu nak cari adalah J. Kamu tengok dekat depan. Jadi selepas kamu dah namakan, lepas kamu dah keluarkan segitiga, kamu bagi tahu diri kamu sendiri kat mana sudut tu. Dekat mana kedudukan HOA. Nak cari kedudukan HOA, perkara pertama kamu kena cari H. Ini 90 darjah dia. Ini 90 darjah dia. Jadi bila tu 90 darjah dia, bagus Damia. Okey. Jadi bila ni 90 darjah dia berhadapan dekat sini, ini H dia. Untuk O dengan A bergantung kepada sudut. Ini adalah O dia, ini adalah A dia. Jadi kita ada 3 formula. Ingat SOH, KAH, TOA. Jadi dekat sini kita ada maklumat tentang A. Kita ada maklumat tentang O. H kita tak ada maklumat. Bila tak ada maklumat tentang H, kamu tak boleh pakai yang ada H. Maksudnya dekat sini kamu boleh pakai TOA. Keluarkan. TOA bermaksudnya tangent theta sama dengan O per A. Tangent theta. Theta kita sekarang adalah J. Masukkan O. O kita apa? O kita 6. Dan A. A kita apa? A kita 8. Tu cara dia. Okey. Nak cari J. Sudut J. Shift tangent. Pindahkan tangent ke sebelah. Shift tangent. Jadi J theta adalah sama dengan tangent negatif 1 dalam kurungan 6/8. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? 36.87. Okey, pandai. 36.87. Inilah jawapan nombor 1 Roman. Cikgu terang satu-satu tu. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, jujur dengan cikgu. Bagi tahu cikgu kat mana tak faham, biar cikgu boleh terangkan balik. Tu soalan nombor 1. Kamu kena faham bila jawapan kena dalam keadaan ratio. Bila jawapan kena sudut.
bila jawapan kena panjang. Selalu kalau dia minta ratio, dia minta macam ni, sin Y. Kalau dia minta sudut, dia ada simbol macam ni. Kalau dia minta panjang, dia tak ada simbol macam ni. Dia ada daripada mana ke mana panjang dia. K ke L ke. Okey, habis dekat situ. Jelas ke untuk satu Roman? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, dua Roman pula. Dua Roman pula. Cikgu nak cari sin Y. Bila cikgu nak cari sin Y, cikgu cari mana Y dia. Ini Y dia bagi siapa-siapa yang tak nampak. Jadi, tak payah nak pandang banyak-banyak segitiga. Kamu keluarkan segitiga yang ada Y. Kamu keluarkan segitiga yang ada Y. Mana? K, L, M. Masukkan maklumat. Dekat sini kita dah ada 13. Dekat sini kita dah ada 12. Kemudian dari situ cari kedudukan HOA. Ini 90 darjah. H dia dekat mana? Yang berhadapan dengan 90 darjah. Ini H dia. Kemudian OA bergantung kepada dia punya sudut. Ini O dia dan akhir sekali ini A dia. Dia nak apa? Dia nak minta tentang sin Y. Bila dia nak minta tentang sin Y, ingat formula sin, iaitu SOH. SOH ni maksudnya apa? SOH ni maksudnya sin theta O per H. Jadi kamu kena isi apa? Sin Y sama dengan O dia apa? O dia K ke L. K ke L. H dia apa? H dia L ke M. Lepas tu kamu tengok nilai apa yang dia dah bagi. KL dia tak ada. LM dia ada. Jadi kamu kena cari KL. Jadi dekat sini kita gunakan Pythagoras theorem. Yang paling panjang duduk di luar 13 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah KL kuasa 2. Pindahkan 12 ke sebelah. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan KL kuasa 2. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dapat berapa? 25. Ya, pandai semua. Kita dapat 25. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 25 dapat berapa KL? 5. 5. Bila kamu dah dapat sin Y sama dengan KL. KL kita dapat 5. LM kita dah dapat 13. Maksudnya jawapan kita 5/13. Inilah jawapan nombor 2 Roman. Salin salin. Fahamkan ni betul-betul. Ni masuk SPM. Kamu guna benda ni. Kalau kamu masuk engineering, kamu pakai sampai ke universiti. Confirm, jangan risau. Cikgu tahu, cikgu civil engineering. Okey. Okey, jelas ke soalan nombor 4? Boleh faham semuanya ya? Boleh. Okey, bagus. Sempat salin tak semua? Sampai. Okey, bagus. Sekarang ni kita nak pergi ke soalan susah sikit, iaitu soalan muka surat 2. Soalan muka surat 2, cikgu pergi ada setengah jam je ni. Okey, jadi cikgu cubalah laju-laju sikit. Okey. Cikgu snap tak betul sebab dia punya buku keras sangat. Minta maaf lah. Okey, kita pergi kepada soalan keberapa dah hari ni? Soalan ke-5. Soalan ke-5. Okey. In the following diagram, PQR are the 3 points on a horizontal plane. JP is a vertical pillar that is located on vertex P. Okey, dalam rajah berikut kita ada P, Q dan R. P, Q, R. Ialah 3 titik pada satu rajah mengufuk. JP ialah satu tiang tegak terletak pada cupi. Okey. Jadi kamu kena tengok sudut dongak J ke R. Okey. Jadi bila cikgu tanya kamu sudut dongak J ke R, apa tu sudut dongak? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa tu sudut dongak? Lupa cakap lupa. Cikgu tunjuk. Alamak.
Lupa ke semua? Tak dengar suara ni. Okey, lupalah tu kot. Okey, jadi sudut dongak. Sudut dongak. Dia ada dua. Sudut dongak dan sudut tunduk. Ni bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Sudut tunduk. Tak silap cikgu. Sudut dongak ni, apabila kepala kita daripada bawah pandang ke atas. Kita mendongak ke langit. Maksudnya kita bila kita pandang daripada bawah ke atas. Sudut dongak dibaca dalam keadaan kita pandang ke atas. Manakala sudut tunduk kita baca daripada atas kita tunduk ke bawah. Itu maksud sudut dongak dan sudut tunduk. Jadi kamu tengok sini. Sudut dongak daripada J ke R. Maksudnya sekarang ni J tu satu garisan. Cikgu tunjuk. Cikgu nak fahamkan kamu sudut dongak. Mendongak. Kita pandang daripada sama level. Kita mendongak ke atas. Kita pandang daripada sama level. Iaitu kita punya J. Kita mendongak ke atas. Inilah maksudnya sudut dongak. Jadi masing-masing sila tengok di depan, cikgu terangkan satu-satu. Okey, jadi yang pertama sekali dekat sini daripada sudut J ke sudut R. Daripada sudut J sudut dongak J daripada R. Daripada R. Maksudnya dia mendongak dekat mana? Dia mendongak dekat sudut R. Okey. Untuk yang still confused. Mendongak adalah kamu pandang. Cikgu tulis. Mendongak. Tak payah tulis lah. Mendongak adalah kamu pandang daripada atas. Daripada bawah pergi ke atas. Sudut adalah kamu pandang daripada atas pergi ke bawah. Jadi sekarang sudut dongak J. Sudut dongak J daripada R. Maksudnya ni J kita ni J kita. Tolong faham. Ni J kita. Ni J kita. Jadi dia dongak dekat mana? Dia dongak dekat R. Jadi kamu boleh dapat satu segitiga dekat sini dan kamu ada satu sudut iaitu 56 darjah. Kamu pandang daripada R. Cikgu keluarkan segitiga dia. Kamu pandang daripada sudut R mendongak ke arah J. Ini J kita, ini R kita. Kita mendongak, kita akan dapat 56 darjah. Ini P kita. Itu maksud sudut dongak. Jadi kita nak hitung tiang. Tiang kita dekat mana? Tiang kita adalah J ke P. Tu tiang kita J ke P. Ini adalah tiang. Maksudnya bila cikgu cakap tiang, maksudnya kamu kena kira dia punya panjang sisi. Okey, jadi nak kira macam mana? Dia tak ada bagi apa-apa info. Kamu kena gunakan segitiga dekat bawah ni untuk dapatkan IR dia. Macam mana? Okey, kamu tengok dekat sini. Cikgu keluarkan segitiga dekat belah bawah dia. Dekat belah bawah dia. Ini adalah PR. Ini adalah Q. Ini adalah 8. Ini adalah 15. Dan yang kamu kena faham, cikgu salah susun ni 90 darjah. Cikgu tersalah susun. Tak apa, cikgu susun macam tu je. Ni 90 darjah. Tak payah nak tengok yang paling panjang ke, yang paling pendek ke. Dekat sini, bila dia 90 darjah, dia yang paling panjang. Kamu kena faham tu. Kamu kena faham tu. Ni cikgu dah straightkan balik. Cikgu dah straightkan balik. Jadi nak dapatkan panjang PR, ingat tahu 90 darjah yang berhadapan dengan dia yang paling panjang tahu. Okey, jadi PR kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Jadi kita selesaikan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 dapat berapa? 259. 289 kan? 289. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 289 dapat berapa? 17. Kita dapat 17. Maksudnya panjang PR dekat sini adalah 17.
Kok kamu pening cara cikgu melukis ni. Kamu kena ingat yang berhadapan dengan 90 darjah mesti paling panjang. Berhadapan. Takut ada yang tidak faham lagi. Berhadapan 90 darjah mesti yang paling panjang. Yang paling panjang. Ni nota cikgu. Okey, jadi bila kita dah dapat 17, kita keluarkan 17 tu dekat sini. Masukkan segitiga dekat sini. Jadi kita nak tiang tu, apa yang kita kena buat? Kita kena tentukan mana satu kedudukan HOA. Kita kena tentukan mana satu kedudukan HOA. Jadi dekat sini segitiga di sini, ini 90 darjah dia. Ini 90 darjah dia. Mana ada tiang orang buat sengat. Jadi tiang tu orang buat tegak. Itu dia punya tips. Dia tak tunjuk 90 darjah. Tapi tiang tu tengah tegak sekarang. Tiang tu adalah tiang tegak. Kalau tegak maksudnya dia 90 darjah. Bermakna H dia adalah JR. Kemudian sudut yang dia dah bagi adalah 56. Jadi ini adalah O dia. Akhir sekali ini adalah silap. Ini adalah A dia. Jelas ke sampai situ semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita keluarkan formula kita. Soh kah toa. Okey, H kita tak pakai. A kita pakai sebab dia ada nilai. O kita pakai sebab itu nilai yang kita nak. H kita tak guna. Jadi yang ada H kita dah boleh pangkah. Jadi dekat sini kita pakai toa. Masukkan toa tu maksudnya apa? Toa maksudnya tangent theta O per A. Tangent theta kita apa? Theta kita 56 darjah. O kita apa? Tiang. Tiang tu adalah J ke P. Jadi J, P per dengan A. A kita apa? A kita P ke R. P ke R. Okey, ni cikgu letak kat tepi ni. Okey, jadi dekat sini masukkan nilai JP dengan P ke R. Tangent 56 JP kita tak ada. Jadi kita bubuh dekat situ P ke R. P ke R kita 17. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Sama dengan JP. Okey, tekan kalkulator. Tangent 56. Tangent 56 darab 17. Dapat berapa? Tekan. Tangent 56 darab 17. Dapat berapa? 25.20. Iya. Okey, pandai. 25.2. Kosong tu cikgu tak bubuh. Maksudnya panjang tiang tu adalah 25.2. Tu cara nak jawab dia. Letih cikgu. Okey. Letih. Tapi tak apa. Jelas ke semua? Boleh faham ke soalan nombor 5 yang kita buat sama-sama ni? Boleh. Sila salin. Sila salin. Cikgu nak kamu cuma boleh faham bila nak apa? Kamu faham konsep. Bila kamu faham konsep, nak kena terjemahkan. Ya ni lah ni. Ada orang dia dah belajar tapi dia tak faham sudut dongak. Dia tak dapat jawab. Sudut dongak kita tak belajar kat form 3. Kita belajar dekat kita belajar dekat form 1. Pythagoras theorem kita belajar darjah 6. Okey. Okey, jelas ke? Boleh cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya? Ke tengah salin lagi? Cikgu ada 20 minit lagi ni. Boleh ke cikgu teruskan ke soalan yang seterusnya? Okey, baik. Okey. Jadi, cikgu ada 20 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan untuk soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok. Ni pakai sudut tunduk pula. Tadi pakai sudut dongak. Sekarang kita pakai sudut tunduk pula. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Jadi sudut tunduk ke dongak ni kamu kena faham satu benda. Daripada mana sudut tu? Okey, tengok macam. Dalam rajah berikut,
MN ialah satu tiang tegak. Ini tiang dia. Ini adalah tiang dia. Yang terletak pada titik tengah JL. Maksudnya jarak dekat sini sama dengan jarak dekat sini. Okey, jadi J, L, K dan K ialah 3 titik pada suatu satah mengufuk. Okey, habis dekat situ. Jika tinggi tiang ialah 9.5 meter, jika tinggi tiang adalah 9.5 meter, hitung sudut tunduk L dari M. Sudut tunduk L dari M. Apa maksud sudut tunduk L dari M ni? Kamu fokus kepada dua benda ni. Kamu fokus kepada dua benda ni. M, L. Okey, ni segitiga dia M and L. Cikgu keluarkan M and L. M and L. Ini M and L. Bila cikgu cakap sudut tunduk, tunduk adalah dekat mana kamu pandang daripada atas ke bawah. Maksudnya sudut kamu pandang daripada ataupun bila kamu mendatar, kamu pandang ke bawah. Itu maksud tunduk. Tunduk. Tunduk daripada mana? Hitung sudut tunduk L dari M. Maksudnya sudut kita dekat M. Jadi sudut tu dekat mana? Ini sudut kita. Bila kita tunduk ke bawah. Bila kita tunduk ke bawah. Maksudnya inilah nilai yang dia suruh cari. Itulah sudut tunduk yang kamu kena dapatkan. Okey. Jadi cikgu teruskan. Tinggi tiang tu 9.5. Tiang tu apa? Tiang tu adalah MN. Jadi tinggi dia adalah 9.5. Jadi kita nak cari sudut tu macam mana? Ini 90 darjah. Kita nak buat macam mana? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi apa guna dia cari JKL ni? Dia suruh kamu cari panjang J ke L supaya kamu boleh isi N ke L ni. Jadi dekat sini cikgu ambil panjang dia, iaitu panjang J K L. Panjang dekat sini 7. Panjang dekat sini 25. Jadi dekat sini kita nak cari JL. Kita guna apa dekat sini? Nak dengar suara sikit? Teorem. Ya, pandai teorem. Yang paling panjang kita pastikan dia duduk dekat luar. Sama dengan tambah 7 kuasa 2 ni JL tambah JL kuasa 2. Okey, 7 kuasa 2 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 sama dengan JL kuasa 2. Tekan kalkulator. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 dapat berapa? 576. Okey, 576 JL. Kuasa 2 pindah ke sebelah, kita dapat punca kuasa 2. Punca kuasa J 576 dapat berapa? 24. Okey, kita dapat 24. Maksudnya kita boleh faham panjang ini adalah 24. Tapi kita nak panjang NL. 24 bila dia bagi tahu sama jarak dia, kita kena buat apa? Agak-agaknya. Bahagi. Ya, kita bahagi 2. Maksudnya sini kita dapat 12. Sini pun kita dapat 12. Jadi kita boleh isi apa? Sini kita dapat 12. Okey, habis dekat situ. Jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak cari sudut X. Tapi itu belah luar. Maksudnya kita kena cari dulu yang belah dalam. Belah dalam dia cikgu bagi nama sudut Y. Jadi sudut Y ni nak pakai apa? Sudut Y kamu namakan dulu. Kat mana HOA dia. Ini 90 darjah dia. Sini H dia. Ini yang berhadapan dengan dia. Ini O dia. Dan akhir sekali ini A dia. Jadi keluarkan formula. Toa.
bila kita keluarkan formula, O dia ada nilai, maksudnya kita pakai O dia. A ada nilai, maksudnya kita pakai A kita. H tu tak ada nilai, kita pangkah H kita. Dekat sini kita tahu kita nak pakai TOA. Kita keluarkan tangent theta sama dengan O per A. Masukkan tangent theta. Theta kita sekarang Y sama dengan O kita apa? O kita 12. A kita apa? A kita 9.5. Pindahkan tangent ke sebelah. Kita akan dapat shift tangent. Tangent negatif 1, 12 per 9.5. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 51.63. Okey, 51.63. Ini baru nilai Y. Ini baru nilai Y. Kita nak nilai X tu. Jadi kamu kena faham X tambah Y dapat berapa darjah? Siapa tahu? Tak tahu. 90. Iya. Bila kamu nampak satu garisan yang betul-betul menunjukkan dia dalam keadaan petak, maksudnya dia punya total adalah 90 darjah. Jadi, bila Y kita adalah 51.63, maksudnya X tu adalah sama dengan 90 tolak 51.63. Okey, dapat berapa? 38.37. Iya, 38.37. Inilah jawapan dia. Itu siapa yang tak faham sudut tunduk dan sudut apa? Sudut dongak. Dia jadi pening sikit nak jawab soalan ni. Okey, cikgu ada berapa minit lagi? Okey, sempat kot cikgu jawab soalan C. Ni jawapan dia okey. Faham ke soalan yang cikgu tunjuk ni? Tak tahu dah soalan nombor berapa dah. Soalan nombor 6. Jelas ke semua soalan nombor 6 ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, sempat salin tak? Nak dengar suara sikit? Sempat. Okey, yang lelaki, nak dengar suara sikit. Sempat salin tak yang lelaki? Dapat. Okey, bagus. Ini adalah jawapan untuk soalan 6. Cikgu harap masing-masing dah print lah, sebab bila kita dah print, kita senang sikit nak salin, nak rujuk. Okey. Habis, cikgu akan jawab soalan yang terakhir, iaitu soalan C ataupun kita panggil soalan nombor 7. Okey. Dia boleh gabung-gabung sebab tu matematik ni dia tak macam sains. Walaupun orang cakap sains matik. Sains ni, dia satu bab, dia tak kait sangat dengan bab lain. Tapi matematik berkait. Okey, habis. Tak apa. Yang tu nanti. Okey. Rajah berikut. Cikgu terus jawab tau sebab cikgu ada 10 minit lagi. Rajah berikut menunjukkan sebuah segitiga PRS. Mana satu P, mana satu R, mana satu S, PRS. Dan sebuah bulatan berpusat di kosong. PQR dengan QOS ialah dua garis lurus. Okey, jadi masing-masing tengok. Diberi PQ. PQ sama dengan QR. Maksudnya P ke Q sama dengan Q ke R. Okey. Ya, Cikgu keluarkan segitiga dia. Okey, kat sini cikgu masukkan nilai. Cikgu tak nak kacau soalan. PQ sama dengan Q ke R. PQ sama dengan Q ke R. Iaitu 8 cm. Sini 8. Sini 8. Okey. Tangent X sama dengan 2/5. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok masing-masing macam mana cikgu keluarkan. Bila cikgu cakap tangent X, maksudnya dekat sini dia ada nisbah. Dia ada nisbah. Macam mana tu? Tangent X. Ini kita punya segitiga. Cari yang ada X. Keluarkan segitiga yang ada X. Maksudnya segitiga yang ada X. Kalau kamu tengok dekat sini. P, Q, S. P, Q, S.
Ini P dia. Ini P dia. Ini Q dia. Ini S dia. Ini X dia. Jadi bila cikgu bagi tahu tangent X sama dengan 2/5, maksudnya apa tu? Formula untuk tangent adalah TOA. Bila formula dia adalah TOA, tangent theta sama dengan O per A. Bila O per A, mana satu O A dia? Jadi kita namakan sudut dia. Ini dia dah bagi 90 darjah. Maksudnya dekat sini adalah H dia. O dia dekat mana? X dia dekat sini. Maksudnya O dia adalah Q. Akhir sekali QS dia adalah A dia. Okey. Kenapa cikgu buat tu? Cikgu buat tu supaya kamu nampak O dia adalah 2. O dia adalah 2. Bermakna nisbah untuk O ni adalah 2. Dan A dia adalah 5. Nisbah untuk A ni adalah 5. Jadi kamu nak kena compare dengan apa? Comparekan dekat sini kita ambil PQ. Sebab apa? Sebab dia ada nilai 8. Dia ada nilai 2. Jadi kita boleh ambil PQ untuk ukuran yang sebenar, PQ untuk nisbah. Kemudian kita boleh bandingkan dengan apa? QS. QS untuk ukuran sebenar kita tak ada. QS untuk nisbah kita ada. Itu cara dia. Jadi PQ ini ukuran sebenar. Cikgu tulis ukuran sebenar. Ini kita panggil ukuran nisbah. Ukuran sebenar kita ambil dekat sini. Sini 8 cm. Ukuran sebenar tu dia ada unit. QS. QS tu apa? QS tu dia tak bagi tahu. Sama dengan ukuran nisbah. PQ kita ada 2. QS kita ada 5. Darab silang 8 darab 5 kita dapat 40. 2 darab QS kita dapat 2 QS. 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 40 bahagi 2 kita dapat 20. Jadi QS yang kita cari dekat sini adalah pada ukuran sebenar. Jadi ukuran sebenar Q ke S dekat sini adalah 20 cm. Jelas ke cikgu tunjuk dekat situ? Boleh faham ke semua? Nampak ke? Boleh faham ke semua? Okey. Okey. Inilah jawapan nombor 1 dia. Cikgu. Sorry. Panjang dalam sentimeter bagi diameter QOS. Maksudnya kita tengah cari daripada QOS. Jadi yang kita cari ni adalah diameter QOS iaitu 20 cm. Ini jawapan nombor 1. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, last soalan adalah soalan senang sahaja, iaitu dia suruh cari luas. Kamu kena tengok betul-betul luas untuk segitiga ni cikgu tak terang lagi. Luas kalau segitiga dia macam ni, segitiga dia macam ni. Ini A, ini B, luas dia kamu punya formula 1/2 darab A darab P. Tapi kalau segitiga dia macam ni, kamu jangan ambil yang ni. Kamu ambil yang ni B dia. Dekat sini 1/2 darab A darab B. Jangan tertukar. Jangan sesekali pergi ambil dia punya yang serong. Okey, jadi dia nak cari luas apa? Dia nak suruh kita cari luas. Dia nak suruh kita cari luas PRS. PRS. Maksudnya dia nak suruh cari luas ni. Dia nak suruh cari luas ni. Bila dia nak suruh cari luas tu, jarak untuk yang ini kita dah dapat dah. Mana? 8 tambah 8. 8 tambah 8 kita dapat 16. Manakala yang tegak tu kita dapat 20.
masukkan dalam formula 1/2 darab 16 darab 20. Okey, masing-masing tekan kalkulator. 16 darab 20. Okey, dapat berapa? 160 cm. Tak dengar. 160. 160 cm kuasa 2. Inilah luas dia. Kalau luas kamu kena tengok formula yang cikgu bagi dekat sini. Okey, ni soalan ke-7 untuk petang ni. Cikgu terangkan secara terperinci satu-satu. Cikgu tak ada main kira-kira. Setiap kiraan untuk petang ni memang cikgu tunjuk kenapa dia jadi macam tu, kenapa dia jadi macam ni, formula apa yang terlibat. Okey, untuk minggu depan kita dah tak ada dah trigona, kita pergi kepada bab yang 6, bab ke-6. Kenapa cikgu pergi ni lama? Sebab ni masuk SPM. Bab 6 bab apa cikgu lupa. Bab 6 dah belajar belum bab 6 dekat sekolah? Belajar dah. Okey, bagus. Sudut dan tangen bagi bulatan. Bab 6 ada juga kamu boleh pakai untuk trigo. Iaitu pada bahagian tangen. Jangan risaulah, nanti cikgu tunjuk. Senang je. Okey. Jadi cikgu buat rumusan untuk hari ini. Sebenarnya cikgu nak kamu faham bila soalan tu dipelbagaikan. Kamu boleh faham. Oh, senang je cari-cari sudut. Oh, senang je cari-cari panjang. Oh, nisbah macam ni. Tapi bila dibagi soalan macam ni, dia jadi blank. Jadi ni pada hari homework ni cikgu nak tunjuk, tapi ramai yang tak dapat nak buat. Ramai yang WhatsApp cikgu, macam nak buat ni, macam nak buat ni. Seorang je dapat buat. Cikgu lupa Faril kot. Bagus. Okey, inilah jawapan untuk semua soalan tu. Okey ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Okey, bagus. Okey. Boleh tengok nanti kalau kamu confuse, boleh tengok balik recording kelas. Ni soalan nombor 7 memang cikgu susun elok-elok. Soalan nombor 7, soalan nombor 6, soalan nombor 5. Tengok cikgu tak lari pun sangat pun. Okey, soalan nombor 4, cikgu memang susun elok-elok. Ini kita ada A, soalan nombor 3. Yang ni lari sikit sebab pakai ni cikgu dah susun soalan nombor 2. Dan akhir sekali soalan nombor 1. Mana kalau cikgu letak ke atas ni okey sikit kot. Kejap Okey. Ni 7 soalan ni kamu boleh ulang kaji balik. Kamu tengok dapat tak macam yang cikgu dapat dekat depan. Okey semua. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Dah last kelas dah. Masing-masing boleh buka kamera. Boleh buka kamera sikit. Cikgu nak tengok sikit. Aulia okey ke Aulia? Okey. Faril macam mana Faril? Okey ke Faril? Okey, cikgu. Okey. Siti Nur Aini okey Siti Nur Aini? Okey, cikgu. Okey. Scarlett boleh faham ke semua Scarlett? Boleh. Okey, bagus. Okey, untuk yang lain cikgu tak nampak ni. Cikgu tak nampak. Jadi cikgu harap kamu fokus dalam kelas dan cuba dapatkan apa yang cikgu cuba sampaikan. Wawa macam ni Wawa? Wawa okey ke Wawa? Nak dengar suara sikit Wawa? Tak dengar dah. Siti Nur Aini macam mana Siti Nur Aini? Boleh, cikgu. Okey. Nurina Afikah, okey Nurina Afikah? Okey. Okey, jadi sekarang masa pun dah 7.30, dah maghrib dah pun. Okey, cikgu minta maaf atas kekurangan cikgu. Kalau ada terkurang apa-apa, tak faham apa-apa, bagi tahu cikgu. Cikgu boleh tolong. Cikgu akan cuba yang sedaya upaya lah. Okey, jadi sampai sahaja kelas kita untuk petang ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Okey, cikgu. sama-sama. Okey, bye. Okey, sama-sama.